Ya, Assalamualaikum tuan-tuan. Maaf tuan-tuan, tadi ada gangguan sikit saya punya line live saya sebab ada gangguan storage tak cukup lah dan bagai-bagai. Bila kita nak buat storage semua cukup. Bila kita buat live ada gangguan storage semua ada. Baik. Sambung balik berkaitan dengan apa yang saya postkan dalam FB saya berkaitan dengan Ustaz Abid Liu Sabah. Tuan-tuan tengok kan apa yang Ustaz Abid Liu postkan, nukilkan dalam FB beliau berkaitan dengan rencana perancangan ni, berkaitan dengan misi bantuan beliau di Sabah, di kawasan sempurna Sabah. Tuan-tuan tengok sendiri lah. Saya tak mau cakap bab Red Zone, saya tak mau cakap bab Eskom, kan? Saya nak cakap berkaitan apa yang Ustaz Abid postkan, iaitu bermula dengan sayunya hati. Ustaz Abid itu sayunya hati kerana beliau diarahkan patah balik. Kerana beliau diarahkan beliau tidak dibenarkan masuk ke pulau-pulau dalam sempurna Sabah. Sedangkan Ustaz Abid dah beli semua kayu-kayu dah untuk nak bina sekolah. Ustaz Abid lu semua dah get ready dah untuk nak bina sekolah. Nak membantu rakyat Sabah di kawasan pendalaman dalam pulau-pulau di sempurna Sabah. Tuan-tuan fikirlah. Saya tak sentuh pun buat Red Zone, tak sentuh buat Eskom. Saya tahu Red Zone adalah kawasan larangan, tetapi tidak menjadi halangan kepada mereka yang ingin keluar masuk dalam kawasan tu. Tak salah. Mereka orang kampung tu yang ingin keluar masuk dalam kawasan Red Zone, yang ingin keluar masuk dalam kawasan Eskom, tak salah. Lagi benar rakyat Malaysia tak salah. Cuma mereka pasukan keselamatan menjaga kawasan tu. Itu tugas pasukan keselamatan, jaga kawasan tu. Baik, kita balik pada Ustaz Abid Liu. Ustaz Abid Liu merancang untuk nak bina sekolah di kawasan pendalaman dalam pulau-pulau di sempurna Sabah pada 31 Januari 2021. Baru 31 Januari. Saya tengok Facebook dia. Beliau merancang nak bina sekolah pada 31 Januari. Beliau postkan dalam Facebook dia. Beliau wawarkan dalam Facebook dia. Beliau habaq dalam Facebook dia. Nak bagi orang tahu bahawa beliau nak bina sekolah. Sekolah secara percuma. Dan dalam tu juga beliau berhasrat nak cari cikgu-cikgu, ustazah-ustazah yang ingin bersama beliau untuk membantu masyarakat dalam pendalaman di pulau-pulau di sempurna Sabah. Pada 31 Januari. Dan 1 Januari kayu semua dah sampai dah. Kayu yang Ustaz Abid Liu rancang cari semua dah sampai dah di kawasan yang Ustaz Abid Liu nak dirikan sekolah. Kayu semua, peralatan semua dah sampai dah untuk nak bina sekolah. Dan barang-barang semua dah beli dah get ready dah. Dan 2 hari bulan kemarin, 2 hari bulan pula, maka berlaku menghalang kerja-kerja buat Ustaz Abid. Kenapa tidak halang di belang mula? Kenapa tidak cakap dari mula? Dan patutnya halang dari mula. Ustaz Abid nak buat minta maaf, telefon dia, minta maaf Ustaz Abid, kamu tidak boleh masuk dalam kawasan Red Zone. Kamu tidak boleh masuk ke pulau-pulau pendalaman di sempurna Sabah. Kamu tak boleh masuk. Itu kawasan larangan. Itu kawasan Red Zone. Itu kawasan Eskom. Abang awal-awal. Tapi masalahnya, tak mau abang awal-awal. Tak mau cerita awal-awal ke orang. Itu menjadi masalah. Menjadi apa yang saya luahkan. Melalui apa yang Ustaz nukilkan dalam Facebook beliau. Beliau bersemangat untuk membantu masyarakat Sabah. Adakah beliau silap? Adakah beliau tak tahu kawasan itu kawasan Red Zone? Semua rakyat Malaysia dah maklum. Pendalaman Sabah tempat berlakunya pencerobohan, penculikan oleh Abu Sayyaf. Semua tahu. Tetapi kawasan tu, kawasan Eskom, ada pasukan keselamatan jaga. Pasukan keselamatan daripada Navy, tentera darat, tentera udara, Marine, jaga kawasan tu. Apa masalah? Tapi itu dia lah. Tapi kata saya tak sidik dulu. Saya tak tahu kawasan Red Zone. Saya pun bekas pasukan keselamatan dan pernah bertugas di sempurna Sabah. Saya pernah bertugas di pulau-pulau Sabah. Saya pernah duduk di pulau-pulau Sabah selama 3 bulan. Dalam tu pendalaman yang begitu daif.
memerlukan bantuan. Apatah sekarang ni, sekarang ni, kita dilanda pandemik COVID-19. Kita pula kena PKP. Perlu sangat nak perlukan bantuan. Perlu sangat perlukan makanan. Takkan itu salah. Saya pun berkaitan dengan apa yang Ustaz Abid Liu nukilkan. Ada yang menghubungi saya tadi pukul 8 pagi. Ada yang menghubungi saya mengatakan, oh, ni kali lidik dulu, nak push lidik dulu. Saya tanya dia. Lalu berlakulah perbincangan dengan seorang hamba Allah yang menghubungi saya. Saya cerita, saya postkan berkaitan dengan apa yang Ustaz nukilkan. Bukan saya ikut-ikut post. Saya tak pemetikai pun. Bila ada halangan, bila suruh Ustaz Abid Liu balik, di situ ada something. Kalau suruh Ustaz Abid Liu balik, di situ ada something. Dia tidak ada kaitan dengan pasukan keselamatan, tidak ada kaitan dengan halangan daripada pasukan keselamatan, tak ada kaitan. Pasukan keselamatan, iaitu polis di Raja Malaysia, setuju. Tak menghalang pun Ustaz Abid Liu melakukan tugas dan membantu. Tak ada halangan pun. Tak ada timbul pun bak X-Zone lah, tak timbul pun Excom lah, tak timbul pun bak darurat, tak timbul isu tu. Kita yang lu pandai-pandai dua bang kata X-Zone lah, Excom lah, dan bagai-bagai. Kita lebih pandai daripada orang lagi. Takkan Ustaz Abid Liu tak tahu. Dia pun tahu lah. Dia pun cerdik dah. Dia bagi bantu masyarakat duduk berlambak dah. Dia pun tahu lah. Tapi yang menjadi persoalan, kenapa pada 2 hari bulan diarahkan balik? Tengok. Yang rakyat Sabah perlukan bantuan. Rakyat Sabah perlukan sekolah. Pendalaman di Pulau Sempurna perlukan sekolah untuk nak ajak mengaji. Kita dah cerdik dah. Orang nak cerdik, biar pergi. Kita ajak mereka. Jangan kita fikir terbolok kita aja. Jangan fikir apa Ustaz nanti dia dah rancang semua dah. Dia dah buat preparation siap dah. Orang ada tim dia. Yang kita pandai-pandai duk tuduh kata, oh kalau ni tolong selidik dulu, jangan push ikut dan dengan mengundangkan kebarahan. Apa dia hampa ni? Hampa cakap pandai. Nak komen cakap pandai. Tapi bila ajak telefon saya, sembang saya, oh ya ke? Oh ya ke? Baru ya ke? Bila telefon saya terang satu-satu, baru ya ke? Ingat, apa yang saya postkan berkaitan dengan apa yang Ustaz Abid Liu nukilkan melalui ASB dia. Tuan-tuan tengok, bermula 31 Januari sehingga 2 Februari. Takkan masa tu tak kacau. Halanglah awal. Orang miskin perlukan bantuan, hampa kaya berlambak lah, tembolok penuh lah, poket penuh lah. Apa nak halang orang pula? Dia reti lah dia buat kerja dia. Bukan baru hari ni buat kerja dia. Saya pernah berhubung dengan saya pun berhubung dengan dia. Saya buat ada berhubung dengan dia. Ada kalanya duk sembang dengan dia. Fikirlah. Ingat, orang nak buat baik. Jangan bagi mereka-mereka yang cuba fikir. Tentu pendalaman sempurna Sabah, kawasan Sabah. Keberangkalian ianya ada kaitan dengan ... Keberangkalian ada kaitan dengan ... Tuan-tuan fikir ambil lah. ... datang apa? Fikir ambil lah. Kalau kita betul-betul follower Ustaz Abid Liu, kalau kita betul-betul sayangkan perjuangan Ustaz Abid Liu, kita cuba ta'arifkan, kita cuba ta'wilkan, kita hati akan ungkapan setiap baik-baik ungkapan yang dikeluarkan, yang lukirkan oleh Ustaz Abid Liu. Ukirkan. Cuba betul-betul. Cuba hayati betul. Dia tak kata pun sebab Red Zone. Dia tak kata pun sebab Excom. Dia tak kata pun sebab PKP. Apa-apa tak kata pun. Yang dia kata sebab kayu-kayu dah beli, sekolah tak boleh nak buat, ditangguhkan, sepaksa berpatah balik, takut nanti akan disaman 100,000 dan penjara 3 tahun. Itu yang dirukirkan. Kita takwil, kita sembang buat tajuk itulah. Bukan tajuk lain pun. Kalau tak boleh buat sekolah atas laut, berlambak rumah-rumah mereka tu bajar laut tu, mereka buat apa? Tidur atas bot. Mereka pun tidur atas kapal. Mereka pun tidur atas rumah juga. Darat pun ada, laut pun ada. Saya ni orang pernah bertugas itu. Saya kenal bajar laut. Saya kenal bajar darat, semua saya kenal. Saya tengoklah kedaifan, kemiskinan mereka semua. Kita tengoklah, mereka perlukan mereka mendamba tuan.
Mereka mendambakan bantuan, mendambakan makanan, mendambakan wang ringgit untuk meluruskan kehidupan di sana. Di saat kita dalam PKP. Fikir. Bukan kita bertikai apa pun. Terima kasih kepada yang sedang mengikuti live saya ni. Saya minta maaf lah. Sebab saya ni mungkin ada sedikit kekasaran bahasa. Saya bukan apa. Qulil haq walaka namuran. Saya nak kata benar oleh berpahit. Dan Allah berkata, kan? Allah suruh kita berlaku adil. Allah nak kita innallaha bil adli wal ihsan. Allah suruh kita adil dalam segala perkara. Allah suruh kita ada ihsan dalam setiap apa kita buatkan. Janganlah kita berlaku kekhianatan. Mereka nak khianat dengan rakan-rakan. Jika situ ada pengkhianatan, hentikanlah khianat itu. Jika situ ada sikap cemburu, tak puas hati, iri hati dengan apa yang saudara kita lakukan, hentikanlah. Kerana ianya adalah satu perbuatan majmumah yang boleh merosakkan diri kita. Patut kita bangga Allah utuskan seorang hamba Allah yang bernamanya daripada asalnya orang non-Muslim masuk Islam, lalu berjuang mengangkat martabat Islam, lalu berjuang menyebarkan syiar Islam, lalu berjuang boleh mengislamkan orang-orang bukan Islam. Patut kita bangga. Kan? Jangan kita ganggu. Bagi mereka yang ada niat nak ganggu dia, hentikanlah. Hentikanlah. Kalau kamu orang kaya sekalipun, kamu ada kuasa, tapi kamu tak jalankan kuasa kamu dengan sepenuhnya di kawasan pedalaman Sabah. Bagi mereka-mereka yang ada kuasa, yang ada hak ke atas pendalaman Sabah, di pulau-pulau di sempurna Sabah, kamu tak mampu melakukannya, bersyukurlah kerana ada orang yang untuk bantu kamu, untuk meringankan beban kamu. Kalau situ kamu katakan kawasan salah, tak boleh masuk, kawasan bahaya, kawasan Abu Sayyaf, situ kawasan tak selamat, tanya kamu, bagaimana pula ketika kita nak mengundi? Bagaimana pula sebelum ni ada pilihan raya bukan undi? Bila nak cari mengundi, nak perlukan undi, boleh pula kamu isytiharkan, kawasan itu selamat, penduduk semua boleh keluar dengan selamat, boleh tolong buat pengundian dengan selamat. Bila kamu nak bagi orang nak undi kamu isytiharkan kawasan selamat. Kalau kamu perlukan undian mereka-mereka semua untuk mengundi kamu kata kawasan selamat. Kawasan telah dijaga dengan selamat oleh tentera jaga, polis jaga, navy jaga. Kamu arahkan mereka keluar untuk undi kamu. Kamu isytiharkan kawasan selamat. Bila dah habis undi, orang nak pergi tolong, kamu isytiharkan kawasan tu kawasan tebusan lah, penculikan lah dan bagai-bagai. Apa ni? Ni pentingkan diri sendiri. Jangan pentingkan sendiri. Bagi mereka yang ada kuasa di kawasan sempurna Sabah, jangan pentingkan diri sendiri. Maaf cakaplah, jika ianya ada kaitan dengan sakit hati. Kalau tidak ada kaitan dengan sakit hati, biar-biarlah. Kan? Ingat. Kan? Sekali lagi, kerana masuk azan dah, azan ni Johor lah. Ikhlas dia katakan, apa yang saya postkan dalam FB berkaitan dengan Ustaz Abid Liu, saya petik daripada apa yang Ustaz Abid Liu nukilkan. Saya ambil, saya sambung daripada yang apa yang Ustaz Abid Liu nukilkan, iaitu sayunya hati ini. Jika kalau kita benar-benar follower Ustaz Abid Liu, hayatilah perjuangan dia, hayati ungkapan tulisan dia. Jika kita sayangkan Ustaz Abid Liu, hayatilah, takwillah apanya setiap ungkapan yang Ustaz Abid Liu nukilkan dan postkan FB. Jangan kita sekadar baca saja, tapi kita tak menghayati apa Ustaz Abid Liu nukilkan. Kita hanya sekadar rakan FB saja. Ingat. Hentikanlah. Maaf cakap. Satu lagi berkaitan dengan sebelum saya berhenti, berkaitan dengan lagu-lagu rap. Lagu rap yang ada sekarang ni, yang saya postkan baru ni berkaitan rap daripada penyanyi yang lagu Ciao. Saya sentuh sikit bab lagu Ciao. Lagu Ciao tu dia nak rap ke, nak buat apa terpulang lah. Sebab itu depa jiwa mereka, minat mereka rap. Silakan, fadal, silakan. Tak salah kamu nak rap. Kamu nak sebut apa pun kamu sebutlah. Kamu tak salah kamu rap tu. Itu rentak kamu, rentak anak muda kan. Silakan. Tetapi jangan rapkan nama Allah. Nama Allah dalam lagu kamu itu.
Yang macam marah sangat-sangat, kamu rapkan nama Allah dalam lagu kamu itu. Dalam lagu Ciao. Itu bodoh nama dia. Itu bodoh nama dia. Kita orang Islam. Kita orang Islam mukallaf. Patut kita memahami. Wabillahi wa taufiq wa hidayah. Wacau. Apa dia tu? Wabillahi wa taufiq wa hidayah. Kan? Itu tak boleh kita nak sebut nama-nama ikut. Itu nama wabillahi. Wabillahi itu adalah nama Allah. Dengan nama Allah. Bila sebut wabillahi dengan nama Allah. Kau sebut orang ramai lah. Orang pimeh. Saya tengok kedai. Sambil cakap, saya tengok kedai saya. Kan? Orang biasa lah. Orang meniaga gitu lah. Balik pada. Kan? Bila dia sebut, menyanyi sambil sebut, dia sebut wabillahi. Kan? Itu dengan nama Allah. Nama Allah adalah itu kalam-kalam lafzul jalalah. Tanyalah ustaz mana pun. Itulah kalam lafzul jalalah. Lafaz yang agung. Itu kalimat-kalimat thayyibah yang perlu kita pertahankan, yang perlu kita muliakan, yang perlu kita angkat sanjung tinggi. Mana boleh kita nak rapkan? Kalau kita biar rap nama Allah, tak mustahil. Benda ni satu hari nanti ayat-ayat lazim akan dirapkan. Tengoklah. Kalau kita tak halang, kalau kita tak cantai, kalau kita tak bangkang, kalau kita tak tegah, satu hari nanti ayat-ayat lazim akan dirapkan. Tengoklah. Sekarang ni merapu belambak. Maaf cakap lah. Sekali lagi, saya tegas dalam bab ni. Nak rap apa punya pasal. Tapi jangan rapkan nama kalam-kalam thayyibah. Pantang anak Melayu membiarkan mereka menghina kalam-kalam thayyibah. Apatah lagi kita orang Islam yang mukallaf. Orang Islam yang telah berarti hukum. Malu kat orang kafir aja. Mereka tak pernah rap pun ni. Nama ada tu ni kuih-kuih mereka. Kita pula sibuk nak rapkan nama Allah. Apa menyakai? Kata bodoh marah. Kata cerdik tak boleh langsung. Maaf cakap lah. Wallahi wabillahi watallahi sama makarimul akhlak. Ini wallahi wabillahi watallahi. Ini adalah ni kalam dia panggil ayat qasam. Ayat qasam lah ayat sumpah. Ayat sumpah. Bila masuk ke wabillahi taufiq wa hidayah itu ke ayat sumpah. Itu panggil itu ayatnya kalau kita dalam setiap ucapan mana-mana ceramah ke mana-mana apa pun ucapan baik, itu ayat ending dengan wabillah itu ayat panggil lafzul jalalah. Iaitu lafaz yang agung. Lafzul jalalah adalah lafaz yang agung. Lafaz yang mulia yang tinggi. Baiklah, saya pun tak lama sekarang waktu Johor. Saya minta maaf lah. Saya minta maaf pada mereka-mereka semua yang terasa. Kalau masa ada muskil, boleh telefon saya. Saya tetap Ustaz Abid Liu adalah jiwa dengan saya satu perjuangan. Cuma rentak kami berbeza. Kepada Ustaz Abid Liu, jika lihat video ini, saya sayang kamu kerana Allah. Saya sayang kamu kerana Allah. Saya doakan semoga perjalanan kamu sentiasa dipelihara dan sentiasa rahmat ilahi insyaAllah. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.